Halo, assalamualaikum tuan-tuan. Dah pun hari kelima. Hari kelima ni tuan-tuan. Hari kelima pembuatan kolam ikan. Pembuatan kolam ikan. Dah pun masuk hari kelima tuan-tuan. Sekarang mesin dah berada dekat mana mesin? Mesin dekat sana. Sana. Sana mesin. Mesin dekat sana. Jalan. Hari ini dah pun masuk ke hari ke 7. Mana sudah pun seminggu tuan-tuan. Daripada rencana pembuatan 5 biji kolam. Kita sudah pun ada. Okey, dekat sini ada 1 biji kolam. 1 biji. Belakang saya pun dah ada 1 biji. Dan ini kita belum lagi memasukkan air ya tuan-tuan. Ini adalah air sedia ada, yang mana air dalam tanah. Boleh katakan kualiti air alhamdulillah cantik. Air pun nampak ada macam hijau-hijau sikit. Okey tuan-tuan. Kita ada lagi ini kolam ketiga tuan-tuan. Kolam ketiga. Ini kolam pun belum lagi, ini baru korek. Belum lagi kita repair dia punya ban tepi-tepi ini tuan-tuan. Belum kita repair lagi. Tuan-tuan, untuk membuat satu projek, tak kiralah kolam ke ataupun sangkar ke macam mana tuan-tuan, pastikan planning plan kita dah muktamad, maknanya dah pun semuanya ada dalam perencanaan tuan-tuan. Dan pastikan tuan-tuan untuk membuat dalam pembuatan kolam ni, okay, kita sambil berjalan tuan-tuan, kita pastikan dari mana punca air masuk, daripada mana air masuk dan ke mana air itu akan dibuang tuan-tuan. Okey, kita sambil saya berjalan, saya cuba tunjuk macam mana air akan masuk tuan-tuan. Okey, dekat sini tuan-tuan. Ini adalah tempat di mana air akan masuk daripada paya ni. Paya ni kita lebih kurang macam ada mata air tuan-tuan, yang mana sepanjang tahun dianya tak pernah kering. Kalau tuan-tuan boleh tengok, kita tengok dekat sana, air mengalir, air cukup laju tuan-tuan. Air cukup laju, yang mana kapasiti air ni untuk menampung 5 kolam ni, saya perkirakan dalam 1 hari 1 malam pun dah penuh 5 kolam ni. Bukan setakat punca air, tapi juga tuan-tuan pastikan ke mana air tu kena dibuang tuan-tuan. Pastikan air tu ke mana air tu akan dibuang. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ke ujung sana tu, dekat ada pokok 2 batang tu. Dekat situ sebalik pokok tu ada sungai. Sungai dekat sini nama dia Sungai Belengur tuan-tuan. Sungai Belengur. Mana air kita boleh pastikan kolam-kolam kita ni semuanya boleh kering tuan-tuan untuk menjalankan aktiviti ternakan. Sebab ada satu step yang mana apabila ikan ni sudah pun keluar, untuk memulakan projek baru ataupun penanaman benih baru, kolam-kolam ini kena dikeringkan tuan-tuan. Kolam-kolam ni kita kena keringkan. Selepas tu kita akan tabur kapur untuk mematikan ulat-ulat ataupun mematikan bakteria-bakteria yang ada dalam ni. Okey. Kalau tuan-tuan boleh tengok di sini 1, 2, 3 biji. Dekat sana depan tu kita ada 2 biji lagi kolam tuan-tuan. Okey, yang saya cerita tadi dekat sini tuan-tuan. Sini. Ini adalah tempat pembuangan yang mana air apabila kita nak mengeringkan air tu, kolam tu akan mengalir ke sini tuan-tuan. Dan pastikan
kolam ataupun saliran untuk pembuangan lebih rendah daripada lantai kolam, tuan-tuan. Pastikan kolam akan kering sepenuhnya. Ini adalah kiranya parit untuk membuang air daripada kolam ni. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, parit ni kecil lagi, tuan-tuan. Tempat pembuangan ni kecil lagi. Ini belum siap lagi. Ini baru dalam 40% lah kita punya projek ni. Yang ni kita akan korek lagi dalam. Lagi dalam dan lagi besar, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dalam lantai dasar 4 kaki dan untuk buka bahagian atas lebih kurang dalam 7 ke 8 kaki. Macam tu, tuan-tuan. Dan semua ni kita akan buang semua ke sini. Ke sini. Dekat sini ada satu ni. Kiranya bukan sungai lagi ni. Ini bukan sungai lagi. Ini parit yang mana lebih kurang dalam 10 meter daripada, kalau tuan-tuan boleh tengok, daripada pagar tu, lebih kurang 10 meter lagi tu. Dekat situlah Sungai Belengu. Sungai yang tempat kita akan membuang air semua, tuan-tuan. Untuk info, tuan-tuan, saiz ni adalah saiz yang ideal, mana daripada segi pembuatan pun saya dah bincang dengan bos tu, betul ni. Saiz ni nak kata besar sangat pun tidak, nak kata kecil pun tidak. Cuma kos, apabila kita buat buat kolam lebih daripada lebar, lebih daripada 50 kaki, ini akan memakan kos lagi tinggi. Boleh dikatakan 2 kali ganda ataupun memang lebih jugalah, lebih kurang 2 kali ganda macam tu lah. Pastikan, tuan-tuan, untuk kolam kita sepanjang mana pun kita nak, pastikan lebar kita nak 50 kaki. Sebab apabila lebih besar daripada 50 kaki, kos akan lagi meningkat. Panjang tak apa, cuma lebar kita nak perlukan 50 kaki. Sebab tangan pada mesin tu, ni pengorek ni, bucket ni, apabila dia duduk dekat sini, sebelah sini, dia akan boleh korek dalam 25 kaki. Dan ia kalau duduk sebelah sana, korek lagi sebelah tu, dia akan korek 25 kaki lagi. Jadi kos akan lebih murah lah. Lebih murah. Sebabnya dia akan korek belah sini separuh, belah sana separuh. So korek sebelah dah siap, korek lagi sebelah dah siap. Memudahkan mesin untuk menggali tanah ni. Apabila kita nak besar lagi, boleh. Cuma masalah dia akan kos akan lebih besar lah. Kalau tidak pun kita ada satu mesin. Kalau kita nak besar lagi lah, ada satu mesin tu yang mana dia punya bucket, dia punya tangan tu lagi panjang. Itu memang special untuk buat kolam lah. Cuma saya dipahamkan untuk satu hari yang tangan panjang tu lebih kurang dalam RM4,000 lah. RM4,000. Yang ni kita boleh dapat dalam RM1,000, RM1,200 lah untuk satu hari. Okey, tuan-tuan, itu sajalah saya nak buat pengkongsian yang mana untuk membuat kolam ataupun apapun projek, kita pastikan planning kita dah cantik, planning kita dah muktamad. Lepas tu saiz pastikan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lepas tu yang paling utama, pastikan ada punca air yang masuk ke kolam kita lah. Air masuk dan juga air keluar. Kalau sekarang ni ada air masuk, ada air keluar, ini pun bukan jadi 5 biji kolam, tapi jadi sebiji kolam. Semua tenggelam. So pastikan planning plan cantik, punca air masuk, punca air keluar, semua. Dan saiz pastikan 50 kaki untuk mengurangkan kos lah, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak besar lagi, duit banyak lagi, tak ada masalah lah. Buatlah sebesar mana pun. Macam tu, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, sekarang ni kita baru ada masuk ke
tempat keempat, kolam keempat. Kita nak buat 5 biji kolam tuan-tuan. Harapnya semua berjalan lancar. Diharapkan semua boleh berjalan seperti yang kita rencanakan. Itu saja perkongsian hari ini tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.